Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak buat perbincangan sains kertas 1 yang kamu periksa pada tahun lepas secara di rumah lah. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Yang pertama, apakah bahan yang boleh digunakan untuk menguruskan tumpuhan merkuri? Dan merkuri kita tahu dia adalah bertoksik dan berbahaya. Dan bila berlaku tumpuhan, apa yang perlu kamu lakukan ialah melaporkan pada pembantu makmal, dan pembantu makmal akan menelefon pihak bomba untuk menguruskannya lah. Yang pertama, apa jawapannya kelas? Sulfur itu adalah bahan untuk menguruskan tumpuhan merkuri. Yang kedua, antara bahan yang berikut yang manakah boleh dibuang ke dalam sinki? Adakah bahan-bahan yang besar, bahan-bahan yang bertoksik ataupun berbahaya? Jadi jawapannya tentulah air garam yang mudah larut dan tidak menyebabkan sinki tersumbat. Malah dia boleh menarik lagi sisa-sisa yang ada. Yang ketiga, pelupusan bahan sisa X. Dibalut dengan bahan penyerap, dibungkus dengan rapi dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku. So, apakah bahan sisa tersebut? Kalau keadaan macam ini dah tentulah melibatkan benda yang besar iaitu D, bangkai tikus yang digunakan dalam eksperimen. Biasanya subjek biologi lah ataupun subjek sains menengah atas seperti kamu keempat, individu manakah yang perlu diberikan Heimlich Maneuver? Ini yang tercekik ingat lagi, kita ada buat seminar bersama dengan pihak kesihatan, Kementerian Kesihatan, demonstrasi dah tentulah dalam keadaan yang tidak bernafas dan tidak bercakap. Sebab ada benda asing yang menyekat bahagian esophagus kamu yang menyebabkan kamu tak boleh bernafas dan bercakap. Seterusnya, apakah dua teknik yang penting semasa melakukan CPR? Ingat lagi tak? Seminar yang kita buat hari itu. Betul iaitu menekan dada dan memberikan bantuan pernafasan. Pastikan kamu berkursus dahululah secara betul dan mendapat sijil pengiktirafan untuk melakukan perkara ini. Tak boleh sebarangan buatlah. Soalan seterusnya. 6. Rajah menunjukkan sejenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan. So, apakah termometer ini? Ini kamu biasa guna. Di mana-mana kamu jumpa sekarang. Jadi, ini adalah termometer inframerah. Setiap pagi nak datang sekolah, cikgu cek dulu suhu kamu kan? Seterusnya, antara berikut yang manakah mempunyai kadar denyutan nadi yang paling tinggi? Dah tentulah dalam keadaan apa? Dalam keadaan akilah yang sedang berlari. Ini kadar denyutan nadi yang paling tinggi lah. Yang ni pun kita dah buat eksperimen pada tahun lepas. Kamu berlari, kamu berjalan, kamu duduk. Kita kira kadar denyutan nadi kamu. Dan seterusnya, mengapakah hipotermia boleh berlaku pada seseorang? Hipotermia ni apa? Ia berlaku apabila kamu terdedah kepada cuaca sejuk. Hipotermia ni bahaya kalau dibiarkan. Dia boleh membawa maut jika kita berada pada suhu yang ekstrim. Suhu yang terlampau sejuk. Biasanya berlaku di sebelah barat lah. Jisim badan Halim ialah 55 kg dan tingginya 1.65. Berapakah BMI Halim? Cara nak kira dia. Iaitu jisim badan dibahagikan dengan ketinggian. So, kita masukkan nilai jisim Halim dengan ketinggiannya. Kita kira kita dapat 20.2. So, jawapan dia ialah A. Soalan nombor 12. Antara berikut yang manakah kesan daripada amalan kecekapan tenaga? Tentulah akan lebih menjimatkan dalam sumber
tenaga. Okey, kita baca pernyataan dia. Pentas ais di kawasan Arktik dan Antartika mula runtuh sedikit demi sedikit. Keadaan ini telah merunsingkan para saintis. Jika ia berterusan, paras air laut akan meningkat secara mendadak dan akan menggalakkan sebahagian besar kawasan daratan yang rendah. So, apa punca berlakunya fenomena ni? Ini kaitan dengan apa ni sebenarnya? Okey, ini adalah fenomena penghasilan gas rumah hijau yang tidak terkawal. So, kalau ini berlaku, apa akan berlaku? Kalau paras air laut meningkat, kalau paras air laut meningkat dunia, maka akan berlakulah banjir besar dunia yang akan menyebabkan sebahagian besar negara-negara yang kecil, yang berada kawasan berdekatan dengan pantai, ataupun pulau-pulau akan tenggelam. So, itu sangat ditakutilah. Seperti kita Malaysia, Semenanjung, akan juga berisikolah. Dan begitu juga Singapura, dijangka akan terus tenggelam jika berlaku banjir besar dunia. Okey, seterusnya nombor 14. Rajah menunjukkan piramid mod pengangkutan hijau dan padankan jawapan yang betul. So, kalau ikut piramid ni, yang berdasarkan pengangkutan hijau, yang mana satu? Okey, mana yang duduk tempat pertama, yang paling sikit dan seterusnya sampailah yang keempat. Dia dah tulis siap-siap pejalan kaki yang paling baik lah. Sebab tu ruangan dia besar. Individu yang pertama, yang ni tak digalakkan lah. Yang kedua menumpang. Okey, dah tentulah yang pertama tu ialah taksi. Jadi kita boleh berkongsi, iaitu kita naik kenderaan pengangkutan awam. Dan seterusnya yang kedua ialah kenderaan perkhidmatan. Okey. Dan yang ketiga adalah pengangkutan awam. Dan yang terakhir ialah basikal. So, apa kenderaan perkhidmatan ni? Ni seperti kereta sewa lah juga. Grab sekarang kan. Dan sebagainya. Okey, seterusnya 15. Rajah menunjukkan satu proses berlaku semasa pembahagian sel. So, rajah 3 menunjukkan pergerakan kromosom di kutub-kutub yang bertentangan dalam sel. So, apakah langkah semasa proses meiosis pada peringkat apa ni? So, kalau kita tengok dia sedang membahagi. So, ini adalah proses anafasa 1. Yang berlaku semasa proses pembahagian sel meiosis. Seterusnya nombor 16. So, ini adalah peringkat mitosis yang berlainan. So, kamu susun mengikut urutan yang manakah betul bagi mitosis. So, dia bermula dengan apa kelas? Dia akan mula dengan dia bergumpal. Diikuti dia akan menebal. Dan seterusnya menyusun di khatulistiwa. Dan akhir sekali dia akan membahagi. So, urutan dia adalah Z, Y, X, W. Itu adalah urutan pembahagian dalam mitosis. Okey, antara berikut, apakah yang berlaku kepada seseorang yang mengalami masalah sindrom Turner? Sindrom Turner ni berlaku pada siapa? Perempuan atau lelaki? Okey, dia berlaku pada perempuan. Di mana dia hanya ada satu saja kromosom X. Sebab tu dia tulis SO. Sebenarnya kosong lah, tak ada. Perempuan dia ada dua kromosom X, iaitu XX. Okey. Yang ni dia tak ada. Dia dipanggil sindrom Turner. Okey, 18. Seorang remaja terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Beliau mengalami pendarahan di bahagian lutut dan siku. Darahnya mengalir secara berterusan di bahagian luka dan mengambil masa yang lama untuk membeku. So, ini masalah apa ni? Darah lambat beku. Dan tentulah ini adalah hemofilia. Penyakit yang
keadaannya darah lambat beku. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan nombor 19. Okey, mangga P isi dia tebal, masam, buah dia kecil. Mangga Q pula isi dia nipis, manis dan buah dia besar. Kita nak jadikan, kita kacuk, kita nak mangga S. So, ciri apa yang kita nak? Dah tentulah kita nak apa? Kita mesti nak ciri-ciri yang baik kan? Tebal, buah dia besar, isi dia tebal, rasa dia dah tentulah manis. So, jawapan ialah C lah. Saiz besar, isi tebal dan rasanya manis. Itu keperluan-keperluan yang diperlukan pada buah-buahan. Semua orang nak macam tu kan? Okey, 20. Rajah 6 menunjukkan pergerakan seseorang, pergerakan seekor cacing. So, antara berikut yang manakah betul tentang tindakan otot pada segmen X? So, otot membujur dengan otot lingkar dia apa berlaku? Otot membujur dia akan mengecut, manakala otot melingkar dia sedang mengendul. Dan proses ini berlaku secara bertentangan antara satu sama lain. Okey, 21. Yang manakah yang berlabel A, B, C dan D menyambungkan otot kepada tulang bagi sendi siku manusia seperti dalam rajah 7. Okey, siapa ingat? So, jawapannya mestilah A. Ini adalah kedudukan dia lah. Okey, 22. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan dengan struktur akar yang khas untuk sokongan tambahan. Tengok akar dia. So, apakah nama struktur tersebut? Struktur akar tersebut. Ini adalah akar bane. Kita nama dia. 23. Rajah 9 menunjukkan satu kelenjar endokrin yang merembeskan sejenis bahan X. So, kelenjar endokrin merembeskan bahan apa kelas? So, bahan X ni mestilah ada kaitan dengan apa? Ingat ke tidak? Sudah tentulah dia adalah sejenis hormon. Sebab ini adalah kelenjar endokrin. So, hormon tu apa? Hormon adalah sejenis protein. Hormon kita tu lah. Kalau kamu takut, kelenjar apa yang bertindak? Tengok cerita seram malam-malam takut. Contohlah, nak periksa SPM, nak takut, berdebar. Ingat tak kelenjar apa yang bertindak? Ingat balik lagu. Ada satu lagu yang menyanyikan ada kaitan dengan kelenjar tersebut. Iaitu kelenjar apa? Adrenal, yang merembeskan hormon adrenalin. Adrenalina. Adrenalin tu bahasa Inggeris lah. Okey, 24. Rajah menunjukkan satu situasi di mana lelaki ni kalau tengok lari lajunya. Dia berlari laju. So, antara berikut yang manakah benar situasi ini? Dikejar anjing gila. Tiba-tiba kamu menjadi jago pecut dunia. Lari selaju-lajunya. Okey, kita dah tentulah apa yang berlaku ialah kadar metabolisme dia menjadi tinggi. Di sinilah juga bertindaknya kelenjar adrenal tersebut tadilah. Iaitu merembeskan hormon adrenalin. Kamu ada lebih energi untuk berlari pantas dan sangat laju. Okey, kita sambung balik. Soalan yang ke-25. Maklumat berikut menunjukkan kesan daripada sejenis dadah. Iaitu mengubah laluan impau dalam otak, menyebabkan halusinasi dan berlakunya kecelaruan. So, apakah dadah itu? Kalau kamu ingat balik, itu adalah sejenis ketamin. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada dadah tersebut lah. Okey, 26. Asetot ini menghasilkan sinar gamma yang dapat membunuh sel kanser.
So, apakah nama isotop tersebut? Okey, so kalau kamu ingat balik, itu adalah Cobalt 60 yang boleh digunakan untuk merawat sel kanser semasa radioterapi dan kemoterapi. Ya. Satu makan ubat, satu lagi kita bagi sinaran radioaktif untuk membunuh sel kanser. Okey, 27. Yang manakah antara berikut susunan zarah dalam sebatian ion? So, ion ni apa? Sebatian yang mengandungi ataupun dia ada charge positif dan negatif. So, tentulah jawapannya ialah B. Okey, so kalau kamu tengok, kamu kena pandai beza lah ya. Yang ada charge ni adalah ion. Okey, yang strukturnya sama ya. Ini adalah logam. So, yang tak sama ni apa? Ni apa? Okey, ini adalah cecair. Dan bawah gas. Bukan, ini adalah molekul. Okey, seterusnya 28. Atom Q mempunyai nombor proton 20. Berapakah bilangan petala dan bilangan elektron dalam petala paling luar? Ingat tak susunan dia? Bermula dengan 2. Seterusnya 8, 8, 8 dan kalau ada lebihan dia lah. So, bilangan petala paling luar ialah so bilangan petala ada 4. So, yang paling luar adalah 2. Kamu susunlah seperti mana yang kamu dah pelajari sebelum ni. Okey, 29. Rajah sebelah menunjukkan satu eksperimen untuk mengenal pasti paku yang mempunyai ketahanan yang paling rendah terhadap kakisan. Mana mudah berkarat. So, paku yang mana? So, paku dalam tabung uji S. Iaitu paku besi lah. Logam tulen dia mudah berkarat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok 30. Rajah menunjukkan 2 contoh bahan. So, apakah bahan yang digunakan dalam membuat bahan P dan Q? So, P ni kita tahu adalah prisma kaca ya. Dan Q adalah bahan ataupun alat muzik. So, P dibuat daripada kaca plumbum ya, dan Q dibuat daripada loyang. Okey, 31. Radikal bebas menjadi punca bagi ketidakseimbangan badan sehingga menyebabkan pelbagai penyakit. Apakah yang dimasukkan dengan radikal bebas? Ni kena ingat baliklah apa maksud radikal bebas ya. So, maksud dia ialah molekul yang kekurangan satu elektron yang menyebabkan ia sentiasa berusaha mengambil elektron daripada atom lain. Inilah yang berlaku sekarang ya. Banyak bertindak balas dengan sel hidup termasuk sel badan kita. Dan dia boleh menyebabkan sel badan kita menjadi tidak normal. Ya. Okey, seterusnya 32. Produk kecantikan di pasaraya menjanjikan banyak kesan yang diimpikan. Kalau kita tengok banyak sangat iklan sekarang ya. So, orang yang terlibat dengan iklan tu memanglah cantik-cantik. Ya. So, apa yang berlaku ya jika terdapat beberapa produk yang mengandungi bahan kimia seperti merkuri dan plumbum, yang manakah kesan dia jika guna bahan-bahan berbahaya tersebut? Okey, adakah kulit menjadi putih? Semakin putih. Ini semua orang nak lah. Okey, dan tentulah jawapan dia wajah menjadi bengkak. Dah elok comel-comel muka kamu, kamu tambah pula bulat-bulat jadi bengkak ya. Okey, ini dah tak bagus lah. Okey. Okey, seterusnya soalan 33. Ubatkan model menggunakan beberapa bahan aktif. Ini saya ada suruh kamu cari iaitu kan bahan aktif yang ada pada produk yang kamu gunakan seharian ya. Antara berikut yang manakah contoh ubatan dalam perubatan model yang menyebabkan ketagihan? Bahaya ni ya. So itu adalah Codena ya, satu bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. Ini kena hati-hati ya menggunakan produk. Okey, 34. Rajah menunjukkan satu pita detik yang diperolehi daripada eksperimen untuk mengkaji gerakan sebuah troli. Kalau kamu tengok, awalnya ya jauh-jauh dan akhirnya rapat-rapat. Mana rapat ni apa? Semakin laju ke semakin perlahan? Ya, kalau rapat-rapat ni menunjukkan dia semakin perlahan ya.
So, jawapannya troli menunjukkan pecutan yang negatif. Ya, dia semakin perlahan lah. Okey, soalan seterusnya 35. Raja menunjukkan sebuah motosikal yang bergerak daripada M ke N. Okey, daripada M ke N ya, dalam masa 10 saat. So, jarak dia dah bagilah 150. Dan formula pun dah bagi ya, iaitu laju sama dengan jarak bagi masa. So, kamu masukkan sajalah. So, jawapannya ialah 15 meter per saat. Okey, 36. Kita sambung soalan 36 ya. Antara berikut yang manakah menunjukkan bergerak. Kita sambung soalan 36. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan objek bergerak dengan pecutan. Okey. Kalau kamu tengok ni graf pertama, seserahan lawan masa, dia berkadar terus. Ya. Jadi ini adalah had laju. Had laju apa? Ya. Had laju bertambah seragam ya, ataupun had laju mala lah. Okey, B sesara melawan masa. Okey, kalau kamu tengok dia lurus sahaja ya. So ini gerakan apa? Okey, dia bergerak ke tidak? Okey. Jadi yang ni dia tak bergerak lah ya. Okey, yang ni pula adalah had laju mala ya. Nilai had laju dia tetap. Dan yang ni adalah jawapan dia lah. Dia berada dalam keadaan had laju yang semakin meningkat ya, ataupun dia mengalami pecutan ya. Okey, 37. Keadaan manakah yang mempunyai inersia yang paling kecil? Ingat balik faktor inersia dan apakah maksud inersia ya. So, inersia adalah kecenderungan sesuatu jasad untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dia berada dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan rehat ya. So, apakah faktor yang mempengaruhi inersia? Faktor pengaruh dia ialah jisim. Semakin besar jisim, semakin besarlah inersianya. Dan sebaliknya lah, kalau semakin kecil lah inersianya. So, inersia paling kecil tentulah basikal ya, kerana jisim dia adalah kecil. Okey, di manakah pelakuran nukleus berlaku secara semula jadi ya? So, pelakuran nukleus ni berlaku secara semula jadi ya. Kenapa semula jadi? Kenapa tidak buatan ya? Jadi, kamu kena tahu dululah apa maksud pelakuran nukleus. Ianya bertentangan dengan pembelahan nukleus yang berlaku dalam ya, kita buat ya, dalam reaktor nuklear lah untuk penjanaan tenaga nukleus. Kalau pembelahan, satu neutron menghentam nukleus yang besar, dia terbelah dua dan menjadi dua nukleus dengan 3 tambahan neutron. Sebenarnya 2 je lah ya. Dan seterusnya boleh berlakulah, dikenali sebagai tindak balas berantai. So, pelakuran ni adalah pencantuman ya, nukleus daripada nukleus kecil menjadi nukleus yang besar. Contoh, pencantuman antara hidrogen 2 dan hidrogen 3. Jadi, dia hanya berlaku secara semula jadi di matahari. Kenapa di matahari? Ya? Kerana suhu yang tinggi, ya, yang sangat tinggi diperlukan untuk proses pelakuran nukleus. Tidak ada lagi proses ini yang boleh kita lakukan di dunia ni lah. Kerana tidak ada bahan yang boleh menahan suhu yang sangat tinggi bagi proses pelakuran nukleus ini. Ya. Seterusnya kita nak tengok soalan 39. Rajah 15 menunjukkan stesen jana kuasa nuklear. So, apakah fungsi komponen yang berlabel X? Ya, kalau kamu tengok ini adalah proses. Ya, prosesnya dia ada keluar masuk sebenarnya. Ya. So, X ni berfungsi untuk menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Ya. So, ini proses penyejukan lah dalam reaktor nuklear. Ya. Okey, seterusnya apakah penyakit yang dihadapi oleh penduduk Hiroshima selepas pengeboman ya, bom atom oleh Amerika Syarikat. Ini berlaku pada tahun 1940-an ya. Pada masa Perang Dunia Kedua ya. Jepun datang menjajah ya Malaya
Dan oleh kerana itu, mereka telah membom Hiroshima, menyebabkan Jepun huru-hara dan keluar daripada tanah Melayu. So akibat pada itu apa berlaku? So apa yang berlaku ialah kanser dan mutasi sel. Ini adalah satu keadaan sel yang tidak normal yang berlaku dalam badan kita, menyebabkan badan kita jadi mutasi lah. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.